kulli mirfaqin min kaffaihi ibtidaiyah, bermula daripada dua tapak tangan dia, wa zira'ihi, dan dua lengan, bi kulli mirfaq, tangan tu basuh semua tu, bikul, dengan setiap mirfaq siku. Dia syarahkan isyarat Quran, wa aydiyakum ilal marafiq tu dengan mana bikulli mirfaq. Kaedah kita ilal marafiq, kita belajar kaedah nahwu pun goyahkan dengan ila, dia termasuk dengan muqayyah, yang tu istilah dia. Kalau goyah dengan ila masuk muqayyah, kalau goyah dengan hatta asal kawaid tak masuk muqayyah. Maksudnya goyah hari tu ujung tu sampai, tu asal makna ila lah. Jadi bila ilal marafiq maksudnya bikulli mirfaq. Kalau zahab tu min Makkah ilal Madinah maksudnya sampai Madinah betul. Tapi kalau goyah dengan hatta, akal tu sama kata hatta ra'saha. Hatta ra'saha, asal makna hatta, dia tak masuk muqayyah. Aku makaikan hingga kepala, maksudnya kepala tak makan. Itu asal lughah. Cuma nak baca hatta ra'saha, hatta ra'siha, hatta ra'suha, tengok i'rab. Itu lah, ngaji nahwu lah. Cuma nak syarahkan ilal marafiq tu dengan mana bikulli mirfaq, tu kaedah kita. Dan seingat saya kaedah semua mazhab tu dalam mazhab empat ni kena ilal marafiq tu mesti hingga ke siku, maksudnya bikulli mirfaq. Lil ayah, kerana ayat tadilah, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, wamsahu bi ru'usikum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardi. Baik. Dan wajiblah basuh semua barang yang ada pada tempat fardu. Ma fi mahallil fardi itu, mahal fardi daripada kaffai sampai bikulli mirfaq. Kulli mirfaq. Jadi maksudnya untuk tahqiqkan kulli mirfaq mesti lebihkan daripada mirfaq, mestinya. Termasuk qawaid yang semalam, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Okay. Jadi wajib basuh ma fi mahalli fardi. Jadi ma fi mahalli fardi, bayan bagi ma min sya'rin daripada bulu-bulu, wa dhufrin, begitu juga kuku, wa intalah, sekalipun panjang. Kuku panjang sampai bergulung-gulung, basuh semua. Dan jangan ada pada semua tu juga benda-benda yang ha'il, macam pelajaran lepas lah, benda yang menghalang air untuk sampai. Far'un, satu masalah. Far'un hadha kalamun mufar'un lima qablah. Yang ni dah sebut satu furu', dia tak ilat lepas. Yang tengok ilat apa. Lau nasiya lum'atan fangwasalat fi taslisin au i'adati wudu'in linisyanin lahu la tajdidin wahtiyatin ajza'ahu. Lau nasiya lum'atan, jikalau mutawaddi' ni dia lupa lum'ah, satu tompok. Termasuk yang lupa ni tak terbasuh, tak kena lagi setompok tu daripada apa yang sepatutnya kena basuh. Kemudian fan ghasalat, terbasuhlah ia lum'ah tu fi taslisin, pada basuhan ketiga. Katalah misalnya bila basuh muka, yang ni dia tak buat keluar, basuhan ketiga tu baru dia buat keluar. Ataupun bila basuhan ketiga, rambut dia ni dia pun ditarik itu. Pertama dak lagi, kedua dak lagi.
Ketiga tak ni. Tasbih nasiah pun katalah, mula basuh muka, rambut dia panjang, perempuan nak tu, ikat sanggul belakang. Dia basuh kat sini je. Dah 2 kali pun dia tarik, dia lupa. Nak buat keluar ni, apa dalam dia. Lepas tu, terbasuh pada basuhan ketiga. Basuhan ketiga tu baru kena. Contohlah untuk tasbih masalah lum'ah tu kan. Sama ada, tu contoh lupa sebuah tu, rambut, apalah. Jadi basuhan ketiga terbasuh. Jadi faham terbasuh tu sama ada dengan sengaja dia basuh kan, ataupun tak sengaja. Tufan ghasalat. Au i'adati wudu'in. Ataupun terbasuh ni pada i'adati wudu'. Pada dia mengulangkan wudu'. Maksudnya dia ambil wudu' sekali lagi. Pada kali pertama wudu' tu, faham tu tak kena. Ada bahagian yang tak kena. Lepas tu, dia ambil wuduk sekali lagi. Yang ni baru kena apa yang tak kena pada wuduk yang sebelum. Cuma masalah i'adah ni, dia terbasuh linisian. Dia i'adah linisian lahu kerana lupa lahu wuduk. Dia lupa, aku wuduk tak wuduk lagi. Ambil lah wuduk. Jadi wuduk tu dipanggil i'adatul wuduk. Tapi wuduk ni linisian. Rumit sikit nak ingat masalah ni. Yang kedua ni. La tajdidin. La di i'adah tu li tajdid. Taklah dia perbaharui wuduk tu kerana nak perbaharukan wuduk. Wahtiyatin, dan juga bukan dia i'adah tu kerana nak ihtiyat. Kerana nak cermat. Ada wuduk, tak ada wuduk. Ambil je lah wuduk. Jadi tu ihtiyat. Ni dia i'adah linisian. Ajza'ahu. Jadi dua masalah itu yang ajza'ah. Taslis. Jadi terbasuh pada basuhan ketiga. Sah, cukup. Ataupun masalah dia ambil wuduk, ada yang tak kena. Wuduk dia ambil sekali lagi. Tapi dia ambil itu pasal lupa. Yang ni jadi. Sah. Ajza'ahu. Ajza'ah. Siap. Jadi masalah tajdid dengan ihtiyat macam mana? Tajdid dengan ihtiyat. Jadi faham tu terbasuh dengan yang i'adah. Tapi dengan sebab dia tajdid. Wa ihtiyat, dan dia basuh dengan ihtiyat. Faham tu tak sah. Yang ni kena perhati sikit. Kena ihtimal kot. Betul disebutnya tu. Kalau dengan niat tajdid tak sah. Pasal tajdid kalau orang tajdid dia hukum macam wuduk baru. Tak sah pun tak sah wuduk yang lama. Wan ghasalat. Hai. Banyak furuk sebut dalam kepala, sakit pula. Saya nak ihtimal dia nak tanggung. Kena tanggung nak tasbih masalah. Kalau dia tajdid, yang ada kerana tajdid tak sah, yang ada kerana ihtiyat tak sah. Itulah. Tak cerita banyak mata gitu ya, tinggal je kan. Ngaji pun kalau tengok saya sebut, kalau cara kita sini, kalau Pak Da baca pun, baca gitu. Kita dengan baca dengan proses ni macam tu lah dia. Cari tak mana wajah nak cari. Apa yang kita dah belajar, dah faham tu. Macam mana nak selesaikan dia. Saya ngaji Tok Guru ajar begitu kan. Kalau duduk dengan Datuk dulu.
Jajak tu. Dia sorof sekali pun baca kitab simple je. Tapi kalau dia baca tu ada benda yang dia tak puas hati. Pasal maksud tu tak tercapai untuk tasbih masalah apa. Dia siap tangguh lagi. Kita berhenti dulu. Dia tak baca, dia tak terus kan. Tak pun dia baca, nanti tengok esok tengok lain. Dia passion dia macam tu. Jadi tak masalah terbasuh pada pasal ketiga, memang selesai keadaan kita, tak ada masalah tu. Kalau dia lupa, dia wuduk hari tu, dia dah wuduk tapi ada yang tak kena juzuk dia tu. Lepas tu dia lupa dia wuduk tak wuduk. Lepas tu dia ambil wuduk ni. Pasal dia lupa sebenarnya dia dah wuduk, tapi dia yang dia ambil ni, yang ni baru kena. Tak apa, sah. Pasal memang wuduk dia sah pun. Tapi kalau tajdid tak boleh. Jadi kalau tajdid, maksudnya dia memang sangka dia dah wuduk lepas. Wuduk dah lepas, faham dengan masalah, ada bahagian yang tak kena. Bila dia tajdid, maksudnya dia mempawari wuduk. Kalau dia niat saja aku wuduk, jadi niat dia tu untuk tajdid. Antara dua bait sini disebut pasal niat dia tak kuat, ihtiyat pun ada wuduk tak ada wuduk, ada wuduk tak ada wuduk. Ambil je lah wuduk kan ihtiyat tu. Kalau ikut asal ada wuduk tak ada wuduk, ada wuduk tak ada wuduk. Tengok asal lah, sebelum ni ada wuduk, tak ada benda yang batal, dia akan hukum ada wuduk. Tu panggil istithab asli ya. Kembali pada asal balik. Apa yang sebelum dia. Kalau sebelum tu ada wuduk, sekarang ni syak. Ada wuduk, ada wuduk, tak ada wuduk. Ada wuduk, tak ada wuduk. Asalnya ada wuduk. Pasal tu asal. Jadi kalau niat dalam keadaan ihtiyat, dengan mana dia syak ada wuduk, tak ada wuduk. Satu, tajdid ni memang dia yakin ada wuduk. Tapi dia ambil ni taklah bersungguh macam mana nak berwuduk pada awal. Pasal yang tu memang nak wuduk betul. Yang ni nak mujaddid kan. Nak tajdid je. Yang tu tak sah. Elat disebut sekali lalu tengok Asia tu, pasal kata dia lemah niat. Niat dia lemah. Kalau orang lupa dia, aku wuduk tak wuduk tadi wuduk lain lah. Kalau wuduk lain memang aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Tadi tak terbasuh, ni basuh. Asal. Yang ni tadi tak terbasuh, sekarang basuh. Tapi basuh kerana niat tajdid. Tak sah, tak pakai. Pasal dha'fin niat. Jadi dia nak far'on. Tangkos tu lah. Ni pun kalau perhati tu, semua kena tengok tu. Dia nak far'on kat mana, elat mana yang lepas. Cerita tu tumpuk tu yang tak basuh lagi tu kan. Ya. Rasa bila basuh ketiga ataupun ulang wuduk tu, terhasil wuduk dia tu. Jadi kalau memang lupa ataupun memang terkena, memang hasil lah. Tapi kalau dia wuduk ni tadi tak kena. Tapi yang ni niat dia nak tajdid. Padahal tadi pun sebenarnya tak sah. Pasal ada yang tak kena. Tapi yang ni dia tajdid. Tak pakai. Ataupun tadi memang ada benda yang tak kena dalam wuduk dia. Tapi dia ihtiyat. Mana dia syak. Aku wuduk tak wuduk? Aku wuduk lah tadi. Ambil je lah wuduk sekali lagi. Ambil lah wuduk. Jadi itu istilah ihtiyat tu. Tak pakai tak? Tak pakai. Jadi ilat sebut pasal apa? Pasal do'if niat. Do'if niat. Lepas tu saya ngaji ingat lu, kalau dulu sebut supaya jangan ada niat yang do'if dalam masalah tajdid dengan ihtiyat tu. Kalau ada wuduk, ada wuduk. Ambil lah wuduk sekali lagi, kan tak kuat tu. Kalau kita memang tak ada wuduk, memang ambil wuduk, niat wuduk, aku wuduk Allah Ta'ala. Jadi untuk elakkan niat tak kuat tu, buat apa? Bagi batal lu. Kalau jadi keadaan tak kuat tu lah. Nak cerita tak jadi tak kuat tu. Bagi batal tu. Buatlah benda batal. Kentut ke apa ke, pegang ke apa ke. Untuk jadi batal, untuk wuduk. Maksud apa? Memang wuduk tu, memang wuduk lah. Yang wuduk lah. Dan wuduk tu pula, wuduk fardu. Masa kita nak buat apa benda yang kita nak buat tu. Kalau tajdid wuduk, maksudnya wuduk ada. Tapi saja nak tajdid, jadi martabat. Martabat sunat. Jadi kekuatan tu tak ada. Jadi untuk jadi kuat tu batalkan dia dulu. Batalkan dia dulu. Jadi faham tu ada disuruh batalkan tu pasal apa? Pasal kalau ada isu macam ni lah. Kalau tengok-tengok kitanya wuduk tu tak sah misalnya. Tapi selalunya kita kan
tak rajin wuduk macam mana ulama-ulama dulu kan. Apa nak sebut. Itu satu hal lah. Tapi nak sebut antara panduan yang diberi dia ingat dia mengaji dulu. Dia kata kalau ada wuduk tak ada wuduk, ada wuduk tak ada wuduk, tengok asal kita ada wuduk tak ada wuduk. Memang asal macam tu pun. Kalau kita memang mau lepas mayang apa tadi, tak ada berasa kentut ke apa ke, memang hukum ada wuduk lagi. Kalau kita ambil wuduk sekali lagi macam mana? Boleh ya. Pasal tu nama ambil wuduk ihtiyat. Ihtiyat nama dia. Macam mana pun nak memang kena ambil wuduk macam mana? Batal dengan dia ambil wuduk. Memang confirmnya wuduk ni. Dia sebut situlah supaya wuduk yang kita buat tu dalam keadaan kuat, yakin memang kita wuduk tu memang dia ada qasad, sengaja, dengan sengajanya ambil wuduk, bukan untuk menjadi tajdid dan bukan untuk ihtiyat. Jadi kalau ihtiyat dengan tajdid sengaja juga ambil wuduk, tapi niat dia dhaif pasal di atas tajdid dan di atas ihtiyat. Gitu. Nak faham kitab macam tu. Isu kita kena gaduh sangat, bukan jadi gitu pun kan. Dia nak faham kitab tu. Kalau yang tak perlu ambil wuduk balik tu, kalau yang apa, niat ke belum tu kena ulang kan. Mula kena niat balik sebab asal yang tak niat. Niat memang kena niat. Kalau tak jadi pun kena niat. Tapi kalau orang tu dah habis wuduk, dah sempurna dah kan. Itu dia macam shock. Apa dah kena tu belum? Kalau dah selesai kan memang ada furuk. Yang tu masalah furuk lain. Kalau dah selesai wuduk syak. Tangan basuh tak basuh? Basuh tak basuh? Dah selesai. Kalau syak tu tartib, abayan. Abayan. Kalau tengah basuh kaki, basuh tak tangan tadi? Basuh tak tangan tadi? Basuh siapa? Dia tak basuh tangan je, wajib basuh lain. Wajib basuh lain. Itu masalah lupa kan. Dah sebelum selesai atau sebelum lepas selesai. Jadi faham ni selesai dah. Cuma ada yang fi nafsil amri, ada tak terbasuh kan. Nasia. Jadi kita taswirkan tak nasia macam ni je senang. Untuk tajdid dengan ihtiyat tu. Tak masalah. Basuhan ketiga tak ada masalah. Faham? Untuk contoh tajdid ni. Katalah seorang perempuan ni dia wuduk. Contoh perempuan tu pasal nak bagi contoh lum'ah dia. Dia wuduk dah. Tapi wuduk tadi, dia memang faham wuduk. Tapi masa dia wuduk yang pertama tadi, yang ni dia tak buat turun rambut ni. Dia tak potong. Rambut dia tak buat turun. Jadi dia basuh pangkai je. Kita belajar dah. Mesti kena basuh semua. Betul. Dia sembahyang tu sembahyang duha. Betul. Katalah dia sembahyang subuh lah. Sembahyang subuh dalam keadaan macam tu. Lepas tu, ni nak sembahyang duha. Wuduk ada lagi. Tak batal. Betul. Faham tu dia nak tajdid lah. Tapi dia nasia. Dia nasia pada masa subuh tadi tu. Nak buat turun rambut ni. Masa dia ambil, nak sembahyang duha ni, dia ambil wuduk sekali lagi. Dalam keadaan memang sangkaan dia yang ni tajdid wuduk. Dan dia buat turun lah rambut ni. Dah ada yang terbasuh. Pakai tak pakai wuduk tu? Tak pakai. Yang tu lah. Tak pakai wuduk yang baru. Pasal wuduk tadi memang tak pakai. Wuduk tak baru ni masalah dia. Dia tak nama tajdid lah. Tak panggil tajdid lah. Jadi mesti ada niat yang sungguh kan. Tambah pula dia niat tu, niat tajdid. Niat tajdid pun banyak orang niat saja aku baru perbarui wuduk. Kalau ikut tak payah perbarui tu. Saja aku wuduk kalau salah. Kan kita dah jabat niat. Sama ada baru niat ke, tajdid niat ke. Niat dia aku wuduk kan orang Ta'ala lah. Cuma niat tu niat dia dhaif. Itu tak pakai. Kiranya dia sambung balik wuduk yang tak selesai tu. Kalau ikut macam tu lah. Tapi dalam keadaan niat dia dhaif, lam yuzi. Tu yang saya kata, ingat memang ngaji dulu, Tutup Guru dia sebut, kalau kita nak tajdid jari ni, kata dia baik bagi batal dulu, tu ambil wuduk lain. Lagi power. Dia tak sebutlah power tu. Tutup Guru tak rajin sebut orang putih tu. Lagi yakin tu. Rasanya memang kita wuduk tu, kita wuduk sungguh. Bila tajdid ni kan kadang-kadang cincai barai aja kita buat kan. Dia atas tajdid pasal faham kita ada wuduk dah. Jadi cincai itu satu, tapi masalah dia sebut nama pun far'un. Jadi adalah khilaf-khilaf apa kaedah apa tu. Jadi atas furuk dia sebut ni, faham ni dia tak sebut siapa-siapa, maksudnya jumhur duk pakai
dengan dhaifnya tajdid dan inqita' ni dari sudut kehendak dia nak wuduk, sedangkan wuduk yang pertama sebelum tu ada nasiya lum'atan, yang wuduk yang mujaddad dan niat wuduk yang muhtab, yang dibuat kerana ihtiyat ni tak pakai. Satu apa boleh apa pesanan tu apa dia, kalau dah wuduk memang tak batal, nak wuduk lagi pergi batal tu wuduk. Saya malah ni ingat perkataan tu, walaupun kadang taklah dia buat itu, tapi bila jumpa balik masalah macam ni, ni baik pergi batal, ambil wuduk. Tajdid pun kalau ikut hukum dia ada macam ni tafsir dia, saya ingat BK. Kalau kita katalah kita memang passion dah berwuduk, suka ada wuduk, wuduk kita ni ada lagi, kita ambil wuduk ni untuk nak sembahyang duha. Memang nak sembahyang duha, kadang ambil wuduk lain. Kaedah tajdid wuduk ni tak dipanggil tajdid jika wuduk yang kita dah ambil tu yang kita tak pakai ni, misalnya kita tak guna untuk apa-apa solat. Tapi memang kita niat wuduk, sahlah wuduk tu, nak sembahyang fardu boleh. Tapi kita memang wuduk tu wuduk semata-mata nak jaga wuduk, kita memang ahli jaga wuduk. Lepas tu nak sembahyang duha ni kita wuduk sekali lagi. Kita wuduk sekali lagi. Wuduk yang ni tak pakai. Tak pakai tu maksudnya wuduk yang tadi sah-sah lah. Tajdid tu tak hasil pahala tajdid. Pasal syarat tajdid wuduk mesti wuduk yang pertama tadi dah dipakai sekurang-kurangnya untuk satu solat. Barulah yang ni kita ambil wuduk dalam keadaan tak batal, namanya tajdid wuduk. Jika wuduk tadi memang ada wuduk tak pakai lagi, ambil wuduk sekali lagi, wuduk tu lara, sia-sia. Pasal wuduk tadi pun tak pakai lagi. Jadi kalau wuduk memang dah pakai subuh, nak sembahyang duha, ambil wuduk sekali lagi sedangkan tak batal, yang tu ternama dia tajdid wuduk. Pasal wuduk tadi dah dipakai untuk sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh. Yang ni wuduk sekali lagi untuk tajdid di sana. Tu furuk-furuk yang ada lah, yang saya ingat dalam kepala. Cuma formula tu pasal pernah ada nasihat macam tu, nak ambil wuduk batalkan dulu hak lama, ambil wuduk lain. Tapi janganlah buat sampai orang suspek pelik-pelik tu. Sembunyi-sembunyilah kan, nak pergi batal tu. Tak faham sudah. Dia contohnya masalah contohnya kita dah wuduk kan, masalah kita masih tak pasti dah kentut ke apa ke kan. Ada buat benda batal tak batal? Batal kan. Lepas tu kita wuduk. Itu nama memang wuduk lain ke tajdid wuduk? Itu ihtiyat lah. Kalau yang keadaan dia tengok pada sebelum ni kan. Setelah kita daripada subuh tadi sampai lah ni, tak ada masuk tandas, tak tidur, itulah itu. Kalau tidur pun tidur duduk, saya duduk zikir di lena, mengaji lena. Contoh minum teh, makan kuih apa. Tu ni nak ambil wuduk tak wuduk. Wuduk tak wuduk, ada wuduk tak ada wuduk, ada wuduk tak ada wuduk. Tak ada buat benda batal, tak ada pergi tandas. Makan kuih, makan si lemak adalah itu lah. Jadi ada wuduk lagi lah, pasal isi sahabat asli. Ambil wuduk ni, kalau tak ada syak, tajdid lah. Kalau ada syak, tu ihtiyat. Tu nama ihtiyat tu. Jadi nama ihtiyat dengan tajdid tu, pada masalah syak, tak ada syak. Tak ada syak, tajdid. Ada syak, ihtiyat. Boleh itu. Yang tu baca nak ibang kita. Jadi tak jadi hal. Nama pun Fir'aun. Ada boleh. Maksudnya ulama kita dia faham sampai teratur. Kita dengar pun, apalah susah-susah macam ni. Dia bahas halus. Kata Jana. Dia kata macam ni. Dia faham sungguh. Allah Ta'ala bagi dia yufaqih, ufiddin, faqih sungguh lah. Yang tu yang kita jumpa kitab fiqh, kenapa sampai berpuluh-puluh jilid pasal halus yang dia bahas satu perinci detail. Bukan detail, orang kata kalau clear tu bukan clear, crystal clear. Detail ni bukan detail, very great detail. Itu. Itu yang bila Tok Guru yang faham pula, tu yang kita dapat, saya lah. Itu yang saya nak turunkan dalam bahasa tu kat Amar tu. Apa dia? Kita memang ada wuduk, tapi nak ambil wuduk macam mana? Batalkan tu, ambil wuduk lain. Kalau ikut, biar je tak.
tajdid lah wuduk tu. Aku wuduk Allah Ta'ala. Jadi bertindak lah wuduk tu. Biarlah gitu. Memanglah biar. Tapi bila ada masalah macam ni, rupanya tak terpakai tu. Untuk macam mana? Itu yang dia petua apa? Dia bagi nasihat apa? Batal dengan hal apa? Buang ambil lain. Oh faham kita. Oh kenapa dan mengapa tu. Siap. Tak faham kalau tanya. Jangan duk ayah apa benda lah. Disuruh batal. Oh tak faham. Tanya lain. Saya anggap ni boleh telana saya cakap kan. Saya boleh faham tu. Tapi main kadang-kadang orang bawa mengaji tak biasa dengar apa tajdid apa. Melengung tak faham kan. Satu nak sebut sekali lagi dalam niat tajdid tu lah. Ada orang dia gaduh niat tajdid tu. Saja aku memperbarui wuduk Allah Ta'ala. Tak syarat ta'arud kan perbaharui tu. Aku wuduk Allah Ta'ala. Dia dah lah. Cuma atas kata memang kita yakin kita ada wuduk, kita wuduk sekali lagi. Namanya wuduk yang mujaddad lah. Itu je. Nama je. Niat aku wuduk lah. Niat wuduk macam mana? Aku niat wuduk lah. Aku wuduk lah lillahi ta'ala. Bukan aku perbarui wuduk kerana Allah Ta'ala. Aku wuduk lah. Itu. Yang tu pun ramai saya jumpa orang yang dia nak jaga wuduk. Tapi fix itu macam blur sikit. Bagus tajdid wuduk. Saya tajdid wuduk. Tanya kalau niat apa? Saya niat tajdid wuduk lah. Tak. Saya wuduk kerana Allah Ta'ala. Bukan saya tajdid wuduk kerana Allah Ta'ala. Saya wuduk kerana Allah Ta'ala. Sikit tu. Perbuatan dia tu tajdid. Tapi niat tajdid tak perlu. Warabi'uha mas'u ba'di ra'si. Dan yang keempat daripada furud wuduk. Basuh ba'di ra'si. Sebahagian kepala. Kita orang Syafi'i ba'di. Dan ba'di tu cukup. Contohnya kan naz'ah. Seperti naz'ah. Seperti apa sulah, botak di ubun tu kan. Itu naz'ah. Begitu juga wal bayad alladhi wara al-uzun. Begitu juga kata dia cukup untuk nama ba'di ra'si ni bahagian bayad. Paham bayad sini asal mana putih. Paham bayad sini kawasan tak berbulu. Alladhi wara al-uzun, yang adalah ia di belakang telinga. Belakang telinga ni kepala ke muka? Muka. Kepala. Wuduk cukup. Malas nak ubah sorban, muka basuh. Wuduk nak sapu kepala. Sah. Siapa? Sebahagian. Ba'di ra'si. Kita mazhab Syafi'i sah. Tu warak uzun. Basyarin sama ada warak uzun tu basyarin bulu au sya'arin. Tak kena. Basyarin kulit au sya'arin atau bulu. Yang fi haddi ra'si. Mesti ada dalam sepadan kepala. Mesti ada bulu yang duduk dalam sepadan kepala. Kalau basyar fi haddihi dan juga sya'ar pun fi haddihi. Istilah sya'ar fi haddihi ni, jangan rambut yang apabila diuraikan ataupun dilepas daripada ikatan sanggul, dia akan berada di luar sepadan kepala. Rambut tu tak ada. Mesti rambut yang fi haddihi. Contoh kalau orang perempuan dia ambil wuduk, dia tak sapu sini, dia sapu sanggul dia. Bonggol unta tu. Rambut tu bila dia ungkai, dia gelai, yang mana terbasah tu duduk bawah semua rambut dia. Tak ada satu pun istilah yang duduk dalam sepadan kepala. Tak sah wuduknya tu. Sebab yang tu dia bukan mashu ba'di ra'si. Itu hanya mashu ba'di sya'ar. Yang fi ghairi haddi ra'si. Asal ra'si. Apa tu? Kalau ada rambut yang fi haddi ra'si, hukum ra'si. Rambut yang bukan dalam haddi ra'si, bukan hukum ra'si. Nisbah wuduk, nak sapu. Satu kalau rambut kintin, satu tahfiz masalah kitab punya tu lah. Rambut kintin, dia ambil air, sapu. Sikit. Yang terbasah tu, rambut dia kintin. Yang mana basah tu, katalah kita berwarna untuk ni kan, ke apa, alat-alat untuk mengesan kebasahan tu. Bila dia kerintin tu, katalah, yang ni sepatutnya turun ke depan. Dia tarik rambut kerintin dia. Kerintin pun spring gila punya. Tarik.
Yang basah tu bukan duduk dalam kepala, tapi duduk luar pada sepadan kepala. Lain pada sepadan kepala. Tak sah. Dan tarik tu mesti mengikut arahan nisbah center kat sini. Dia akan turun ikut tempat urutan rambut turun kat mana lah. Jangan rambut sini pergi turun sini. Rambut sini turun sini lah. Tu pun kadang-kadang sebut juga pasal mana dalam kitab bagi uraian macam tu. Selalu masalah rambut panjang atau rambut kerintin. Rambut pendek memang duduk sepadan kepala, baru lepas botak lah, tumbuh tak baru 2 mm. Memang duduk dalam kepala lah. Walaupun tak kena kulit kepala. Pasal kaedah kita termasuk dalam hukum roksi, sya'ar atau basyar pi roksi sekalipun tak ada bulu. Ataupun kena insiden bekas jahit, 10 jahit dulu, berbelang-belang atas ni. Yang tu licin, tak ada rambut. Itu pergi siapa? Katalah itu. Sah. Pasal apa? Dia hukum fi haddi ra'si. Dalam sepadan kepala. Saya ngaji dulu, bab ni yang paling benda baru lah banding yang kita lain. Belakang telinga tu. Faham. Tapi, memang ada dalam kitab orang yang sebut. Yang tu dia lah hukum kepala. Tentu kalau nak banding dengan buka tu, sapu ke rambut. Baik, belakang leng aja. Sana tu, itu yang disuruh kita sapu semua tu, tu terbaik lah. Walau ba'da sya'ratin, sekalipun sebahagian pada sya'rah, bukan selai bulu penuh, ba'da sya'rah. Walau ba'da sya'rah sekalipun. Wahidatin, satu lai sekalipun. Kalau kita mazhab Syafi'i memang sebut dalam kitab sekalipun ba'da sya'rah tu sya'rah wahidah. Cukup. Kita mazhab Syafi'i sah. Kalau kita dengar orang lain daripada mazhab Syafi'i, dia sebut kata indah Syafi'i perlu 3 lai rambut. Saya bisa dengar ada orang sebut kan. Dia kata kita kadang kita tak duduk dalam mazhab. Kita tak tahu sebenarnya dalam mazhab apa. Saya mazhab Syafi'i, saya dengar orang yang tak Syafi'i sebut tu, saya kata tak betul dia cakap ni. Siapa? Walaupun dia boleh sebut macam tafriq mazhab. Tapi dia kata dalam mazhab Syafi'i mesti sekurang-kurangnya ada 3 rambut mesti basah. Mesti kena sapu tu. Dia sebut 3. Tak. Selai rambut memada. Indana. Jadi nak sebut apa? Bab tu pun orang tak boleh nak ingat betul-betul dalam mazhab apa. Satu disuruh kita iltizam satu mazhab tu lagi senang. Itu pun kadang tak mengaji pun. Sikitlah situ. Bukan halangan untuk mengaji mazhab lain. Selalunya bila mengaji mazhab lain, dia jadi macam lain. Itu. Dia fahaman pun dah fahaman lain. Satu gaduh pergi mengaji mazhab lain. Kalau mengaji mazhab lain tapi tak jadi macam lain, tak ada masalah. Tutup guru kita dulu pun ada yang alim 4 mazhab, istilahnya gitu. Tapi tak jadi macam dia orang yang lain-lain ni. Tak jadi lain pada orang pun. Walaupun pakar 4 mazhab. Imam-imam ulama-ulama itu besar-besar, handai-handai dalam mazhab. Tapi dijaga mazhab Syafi'i. Atas jalan perjalanan mazhab Syafi'i. Bahkan di atas apa yang sah, dia pun bukan orang kata hanya ikhtisar di atas benda yang jadi wajib dan sah saja. Bahkan apa yang sunat dalam mazhab Syafi'i nak keluar daripada khilaf, ada ulama lain dalam mazhab lain yang mengatakan wajib, dia mesti jaga khilaf tu. Pasal dia pakar dalam bab ilmu. Sikitlah ke sana. Jadi walau ba'da sya'ratin wahidatin. Kira kita macam tu. Walaupun daripada selai rambut. Ba'at, bukan semua pun. Lil ayah, kerana ayat. Ayat Quran dia wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Masyhur dalam tafsir sebut dalam kita mazhab Syafi'i wamsahu bi batul ilsaq. Bukan wamsahu ru'usakum. Kalau wamsahu ru'usakum maksudnya jami' ra'si. Tapi datang wamsahu biru'usikum. Ni kena ngaji nahwu ni. Wamsahu, basuhlah dengan kepala. Tu dengan terjemahan. Wamsahu biru'usikum, basuhlah, sapulah biru'usikum, dengan kepala kamu. Jadi apa maksud wamsahu bi? Yang ni yang nak kembali pada Zukil Arab. Apa wadu' Arab? Wamsahu bi tu mana apa?
selalu masyhur sebut tafsir ba tu lil ilsaq. Ilsaq tu apa? Dempek, hubung. Jadi sekalipun ru'us tu disebut wamsahu, sapu, ni dah dempek dah. Jadi maksudnya walaupun kena rambut tak kena kulit kepala, kena atas rambut dah panggil biru'us. Tu dah mashu biru'us. Okey. Mazhab Syafi'i adalah qaid mazhab Syafi'i syarah tu satu. Itu yang pada dia wamsahu biru'us ba'di rasi padan. Sekalipun ba'du sya'ratin wahidah. Ya. Tapi macam mana pun kaedah kita mengaji selalu macam ni lah. Dia kata sikit ni apa? Oh dia kata sah, dia bagi hak sah lah. Dia taklah jaga hak sunat. Ada pula macam tu. Yang ni nak faham sepadan sah tak sah. Yang ni pun kena faham juga pasal jangan nanti orang yang sah kita kata tak sah disebabkan terlalu sikitnya yang dia basuh, yang disapu. Tak ada masalah tu. Yang sah kata sah, jangan kata yang sah tu tak sah. Itu masalah. Macam mana pun di atas hukum tu, taklah kita pun gedik-gedik pergi buat yang sekurang-kurang sah. Bahkan kita buatlah yang mana yang memang yakinnya sah sehingga ulama lain mengatakan wajib dalam mazhab kita. Sunat pun kita takkan tinggalkan benda yang sebagai ulama kata kalau kita buat tu tak sah untuk kita tu. Itu kaedah kita. Untuk guru kita ajar itu. Qala Bughawi, yang bagi alla yujzi'a aqalla min qadri nasiyah. Yang bagi alla yujzi'a aqalla. Sayugia bahawa alla yujzi'a, bahawa tidak menghukum memada ia seorang mutawaddi aqalla akan satu yang lagi kurang min qadri nasiyah, daripada kadar ubun-ubun. Ni siapa kata ni? Syekh Bughawi kata. Itu sayugianya kalau orang nak wuduk ni, jangan dia mengurangkan, jangan dia memadakan kurang daripada kadar ubun-ubun. Ini ubun-ubun, bahasanya satu tapak tangan kena sini. Jangan kurangkan daripada itu. Walaupun sah, tapi jangan kurangkan ubun-ubun. Maksud apa? Nak keluar daripada khilaf-khilaf tu lah. Ada khilaf ulama' tang kata sekurang-kurangnya mesti kadar ubun-ubun. Ada yang sebut dengan bahasa rubuk. Jadi kalau kepala tu memang rubuk siap dah lah. Apa nak sebut? Yang tu Syekh Bughawi sebut walaupun di dalam mazhab Syafi'i. Siap. Jadi sebut gitu pasal apa? Pasal ba tu. Wamsahu biru'usikum. Ba kita sebut dengan makna memadai sebahagian daripada rambut yang dalam sepandang kepala sekalipun. Ba li ilsaq. Ada ulama sebut ba tu kan li ilsaq. Ba tu Allahumma salli wa sallim. Dia panggil lupa lah. Dah aku sebut sini. Ba li tabaid. Wamsahu bi ru'usikum ay wamsahu bi ba'di ru'usikum. Macam mana boleh faham ba ilsaq, ba dengan tab'id, ataupun ba dengan muta'addi ke apa ke? Macam mana nak faham? Yang tu yang kata kena ngaji lughah tu. Dan kena faham waduk Arab tu, yang ilmu lughah, istiqaq, arud, qafiyah, zuqi, wad'i, macam-macam. Nahu sarah mesti dah, balaghah. Kena faham lah tu dalam bab bayan, badik, ma'ani, badik, ijah, qasar, semua lah. Hai. Kita hak tu tak ada. Siap. Dan kita nak faham dengan wamsahu bi tu kat mana ilsaq ataupun dengan mana tab'id. Kalau hurai bahasa Melayu pun orang tak apa faham. Pasal dia mesti tengok dalam konteks Arab untuk memahamkan huruf ba tu. Apatah lagi kita Melayu, kita tak ada zuki Arab nak huruf apa. Kita tak pandai. Yang ni bahasa Inggeris orang panggil apa? Conjunction. Conjunction tu tak tahu, lupa kita tengok. Ada orang betul kan yang tengok live. Saya macam budak bahasa Inggeris tu. Take off your shoes. Off the switch, please. Sit, put it on the table. Please sit on the floor. Go to school. Back from. Back from. Go
to. Bahasa Inggeris macam tu. Bahasa Arab pun dia ada bahasa macam tu. Imsahu bi. Mana apa bi? Imsahu ala. Ala mana apa? Imsahu ala fi. Imsahu fi. Imsahu bi. Imsahu ma'a. Dia ada makna apa? Makna apa? Kalau dengan ba pun imsah bi. Biadik. Ba tu untuk makna apa? Macam tu bahasa Arab. Lagi lalu ada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tak ada apa. Conjunction itu je. Awak yang tak ingat istilah-istilah tu. Tapi bahasa Arab macam mana? Wah, halus dia. Kalau kata ala je pun, memang terjemah kita di atas. Tapi ala tu atas takluk huruf jar macam mana? Banyaknya. Dia punya makna-makna tu. Ala li ta'adi. Ala, Masya Allah. Macam-macam. Yang tu kena tengok Arab lah. Jadi yang tu disebut lil ayah. Siap. Jadi jangan kurang daripada kadar nasiah ubur pun. Cantiknya sapu semua. Wahiyya ma baina naz'ataini. Nasiah ni adalah barang yang di antara dua naz'ah. Dua sulah M tu kan. Dua botak tepi. Waktu dia panggil nasiah. Nasiah ubur pun tengah. Jadi kena ingat nama. Nasiah. Naz'ah. Satu-satu lah. Anafqah. Arid. Lehyah. Apa seumpama tu. Syarib. Hadap. Nak ingat lurah tu. Baik. Li'anahu. Pasal apa kena sekurang-kurangnya nasiah. Sallallahu alaihi wasallam kan Rasulullah ni lam yamsah aqalla minha. Rasulullah tak pernah sapu kurang daripadanya minha min nasiah. Rasulullah tak pernah sapu kurang daripada tu. Tak pernah tengok Rasulullah berwuduk dengan sapu belakang telinga. Tak pernah. Soal, tak bid'ah ke sapu belakang telinga? Umum bid'ah, setiap benda Rasulullah tak buat semua bid'ah. Tapi bid'ah bukan istilah hukum. Bid'ah ni satu istilah yang tak ada zaman Rasulullah panggil bid'ah. Umumnya panggil bid'ah. Tapi apa hukum bid'ah? Tu yang ada yang dolalah, ada yang gharu dolalah. Benda bab mengubah hukum syarak, dolalah. Benda yang tak mengubah hukum syarak, bahkan dia mendetailkan hukum syarak atau mubah. Bahkan ada hukum sunat. Ada yang ni lebih aula untuk dibuat. Sikit istilah itulah. Bid'ah ni apa Rasulullah tak buat? Bid'ah Melaka. Itu yang Sayyidina Umar sembahyang tarawih dengan 20 rakaat berjemaah, satu imam, satu malam, satu juzuk. Bid'ah. Bid'ah. Cuma dolalah ke? Pak Wahab ni dia akan syarah kullu bid'atin dolalah lah. Nak faham kullu bid'atin dolalah, tengok satu hadis lagi. Pasal Rasulullah faham sekali lagi sabda Rasulullah kullu bid'ah dolalah. Apa yang tak ada Rasulullah semua sesat. Allah. Dalam masa yang sama Rasulullah kata alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Kamu pegang sunnah aku dan sunnah khulafa' rasyidin. Ini bercanggah dengan tadi. Bercanggah tak mana? Bercanggah Rasulullah kata yang ni bid'ah, aku tak buat, hamba buat bid'ah. Yang ni hadis ni suruh pula berpegang dengan ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah tu? Sayyidina Umar yang tarawih itu. Sayyidina Abu Bakar bunuh orang murtad. Kan ahli bid'ah. Rasulullah mana ada pernah lagi semua hidup dia orang yang tak bayar zakat dibunuh. Tapi Sayyidina Abu Bakar istiharkan bunuh. Pada siapa mani zakat zaman dia. Waktu awal-awal Rasulullah wafat dan khilafah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Pergi sebut tu. Allah SWT. Jadi bila bid'ah tu Rasulullah kata alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin tu. Rasulullah kata kullu bid'atin bid'ah. Lepas tu masa yang sama dia suruh ikut khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sepakat ulama kata yang tu empat tu. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Disuruh ikut khulafa' ar-rasyidin. Sedangkan khulafa' ar-rasyidin pun ada buat benda yang Rasulullah tak buat. Jadi tak bid'ah tu. Umum nama bid'ah
Tapi dia surely bukan dalalah. Pasal apa? Pasal nisbah Rasulullah suruh ikut dia. Tu. Itu yang tu juga mendalilkan yang Quran, hadis Rasulullah kata kullu bi'atin dalalah, kena tanggung. Bid'ah dalalah mana? Lam yakun lahu aslun fi syariatina. Yang tak ada langsung usul dalam syariat kita. Maksudnya reka ibadat yang tak pernah ada misal yang terdahulu. Nak tengok misal pun bukan exactly misal, tapi ada izin untuk buat apa yang boleh buat tu. Mana benda yang ma'zun syar'i, syarak izin dengan benda tu. Yang tu kena ngaji suku tu, nak faham satu-satu tu. Asal sebut jadi bid'ah, nama am, dia bukan hukum. Nak hukum, tengoklah fiqah, siap lah. Bukan cermin mata bid'ah. Bid'ah, apa hukum? Silap wajib pun. Kalau tak pakai tu, habis lagi, jatuh, mati, hilang nyawa. Wajib pakai spek. Bukan bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah nama benda yang tak ada zaman Rasulullah. Bid'ah lah. Naik unta, naik kereta bid'ah. Pilih paip, buka, keluar, bid'ah. Rasulullah tak ada, bid'ah lah. Itu sesat je. Pandai pula kata yang ni buat dunia tak sesat. Oh, kalau gitu ada mustasnayat lah. Okay. Jadi bila ada mustasnayat, apa benda mustasnayat ni? Kena faham lah. Jadi hadis tak boleh pegang dengan zahir dia lah. Okay. Sekali lalu nak fahamkan ta'arud tu. Melawan-lawan tu. Riwayatan hal keadaan sanad ni riwayat an Abi Hanifah rahimahullahu taala. Siap. Wal masyhuru anhu adamu mas'ir wa wujubu mas'ir rubu. Dan kata dia yang masyhur anhu an Abi Hanifah wujubu mas'ir rubu, wajib sapu rubu 1/4. Jadi dia faham ba tu ke elsak, dia faham ba tu tabi'in. Tabi'in. Slow. Badan tak sihat, letih. Ni macam ni baca. Esok lusa lari pula lagi kan. Letih ni pun tak ada, dia tak selesai. Minggu ni memang jadi bahasa macam lembek. La haula wala quwwata illa billah. Okey, situ dulu. Robok. Cuma kita selalu biasa dengar, saya selalu dengar kalau dalam sini sebut Abu Hanifah bukan nasiah tapi robok. Robok. Cuma bila nasiah memang robok tu hasil. Saya tekuk 4 kan. Kalau memang ambil jari letak tu situ, memang sah. Memang akan ada robok. Memang akan ada robok. Wa khabisuha qaslu rijlain. Cukup. Situ dulu. Ada orang tanya Ustaz, boleh ke tukar mazhab? Ada orang ni bila nak wudu ikut Hanafi. Bab lain ikut Syafi'i. Ada part lain pula ikut mazhab Maliki. Dengan alasan meraihkan mazhab. Oh. Ulama kita jawab lama dah tu, benda-benda macam tu. Kita bukan tak dibenarkan ikut mazhab lain. Tapi tak diajar mengikut mazhab untuk semata-mata bermudah-mudah. Itu tak bagi. Dan kalau nak ikut pun, dia ada SOP yang kalau tak faham, bukan mudah nak ikut mazhab dia. Dan pula, kalau bahas, antara syarat lagi saya ingat, nak pakai mazhab lain bukan pakai kerana semata-mata untuk tasahul fil ibadat, bermudah-mudah. Apa saya sebut ni? Bukan kerana cari pendapat yang paling mudah. Kaedah bermazhab, kita nak tahu mazhab lain, bukan nak pergi ikut mazhab lain, tapi nak tahu apa khilaf dia. Kalau ada hak kita longgar, buat hak kita yang ketat, keluar daripada khilaf. Itu kaedah. Dengar elok ayat tu. Jadi bukan bila pergi ikut mazhab elok-elok
apa dengan kaedah mazhab ni, bila ikut mazhab lain, istilahnya jadi barai langsung, tak ada ibadat. Dengan nisbah mazhab ni, siapa? Pasal tinggal anu. So, kalau buat misal lah, contoh, Fatihah, kita kena ada bismillah, baru sah Fatihah. Ada mazhab yang tak perlu baca bismillah dalam Fatihah. Fatihah mula bukan dengan bismillah, tapi Fatihah dengan mula dengan alhamdulillah. Bukan tak boleh nak ikut bukan daripada ayat Fatihah. Dia sebagai ibtidak aja. Bukan tak boleh. Tapi mazhab yang kata bismillah tu tak wajib baca pun, imam mazhab dia pun biasanya kalau sembahyang dia tak pernah tinggal baca bismillah. Cuma kalau dia tak baca kuat pun, sir dia mesti baca. Pada dia mesti. Siapa? Dia tahu nak keluar daripada khilaf tu. Tapi orang kita dengan sebab baca bismillah, pecat jadi imam. Kan kelakar sikit kan. Apa pasal tu? Tu masalah lah ni, tukar-tukar mazhab kat zaman lah ni, itulah masalah dia. Dengan sebab ada dia faham, ada mazhab lain, yang tu dia cari jalan untuk ambil mudah tinggal apa yang ada. Dalam masa yang sama nanti ada orang pula dia sampai satu tahap mempelekerkan mazhab yang lain daripada apa yang dia ikut. Apa macam tu? Macam ada satu orang tu, dia kaji bab-bab kunut kan, sampai dia kata hadis yang bab kunut ni adalah hadis dhaif, bahkan sampai tahap maudhu'. Wow. Jadi tak praktik kata dia nak beramal baca kunut setiap hari macam mana dalam mazhab Syafi'i. Wow. Kalau tak nak baca sudahlah, tapi jangan sampai kata pelik-pelik tu. Bodoh je, bodoh senang. Kasar sikitlah bodoh ni. Nampak sangat apa benda yang dia buat, apa tujuan nak bagi kacau-kacau orang ni. Ulama dah selesai lama dah. Jadi dia cerita mazhab-mazhab tu kadang tak manfaat pun, bahkan timbul perpecahan dalam masyarakat. Satu, khasnya atas kata pilih ni, dia bagi pilih tu di atas, bagi kita satu kilogram pilih dengan sampai kita istilahnya tak ada pegangan dalam masalah nak beramal. Siapa? Pilih. Kalau saya kata gini, kalau kita kata kita ada kereta Mercedes, nak nanti bila BKL naik Proton. Tak faham saya apa? Itu kalau kita Mercedes, saja saya buat misal tu atas soalan tu lah kan. Sebab soalan mazhab ni pun kadang untuk buat misal, untuk fikir. Sebalik pula. Kita ada kereta Proton, nak tak naik kereta pakai Mercedes? PKL. Sedap lah anggut nak. Kau tak tahu minyak banyak mana. Maintenance macam mana? Contoh lah. Contoh. Orang yang dah biasa naik Mercedes belum tentu dia dah naik Proton. Orang naik Proton belum tentu dia dah naik Mercedes tau. Pasal dia tahu apa risiko masing-masing. Naik Mercedes, naik Proton, macam selalu naik kereta lepas tu naik basikal lah. Memang tak sedap lah. Orang Proton naik Mercedes selalu isi minyak motor. Sekarang kena isi minyak bas. Tak faham tu dah saya punya bahasa tu. Kan? Ingat senang. Dia nak naik Mercedes. Fikir 3-4 kali dah. Pasal apa? Pasal walaupun tengok keselesaan, tapi ada satu bab dia beban. Sama lah kalau mazhab. Satu, bukan kaedah mazhab hanya pilih yang ni mazhab ni, mazhab ni, mazhab ni, mazhab ni, mazhab ni. Itu kot sekali lalu lah. Saya ngaji kat guru selalu buat misalnya ni. Boleh tak baca Quran subuh baca kiraat Warash, kiraat Nafi', riwayat Warash. Zuhur baca Qalun, Asar baca Susi, Maghrib baca Khalad. Tak faham dengar saya sebut apa tu? Boleh? Boleh je. Baca Qalun ada tani longgar, tani ketat, masing-masing ada kaedah masing-masing. Kaedah mudah macam mana? Baca ya. Qiraat Asim riwayat Hafs. Semua baca tu, tak pernah baca wahat lain. Dia senang. Kalau dah baca, orang yang adik kiraat, pengaji kiraat, ustaz kiraat pun tak baca wajah-wajah kiraat.
Masa ngajar dia baca kiraat, anak murid dia baca gini-gini, tu pun kadang Ustaz lupa lah. Buka kena rujuk dulu. Nak baca yaf'alun, taf'alun, apa, nal'abu, yal'ab, nal'ab, tal'ab, nak baca macam mana. Contohlah, dia nak buka buku, dia ingat semua. Pula tu dia baca selalu yang dia duk hafal lah, qiraat Asim, riwayat Hafs. Jadi pakailah hak selalu kita baca. Nak pakai mazhab lain bukan larangan, tapi ada disiplin yang masalah boleh tak bermazhab, tukar-tukar mazhab tu. Tak ada haram bertukar tu, tapi ada disiplin nak tukar. Yang tukar bahasa dia. Macam kata, boleh ke tukar Proton kepada Majlis? Bukan haram tukar, tapi ada disiplin menukar. Ada disiplin. Ada yang matching, tak matching. Ada yang matching, ada tak matching. Ada yang kadang-kadang lagi berat. Tapi selalunya, orang yang ajar mazhab-mazhab ni, dia ajar ringan. Dia ajar buat macam mana ringan. Kalau katalah contoh babi yang kita dengar haram tu, dia akan buat apa? Dia akan cari pendapat. Ada juga pendapat kata, babi ni yang haram ni daging je. Yang lain semua boleh. Kalau beli kasut, nak beli kasut kulit babi, macam mana? Tak nak pakai, bagi saya. Pasal ada pendapat yang kata kulit babi kalau samak boleh pakai. Tak apalah Wahabi mana ke. Lalu geng apa macam tu lah. Dia akan cari semua pendapat mudah. Pakai kata babi haram tu apa masalah? Saja pergi cari tu. Untuk, itulah, dah terbeli, terpakai, dah kita dah terbeli, terpakai sekalipun, macam mana? Buang. Dan benda memang najis. Itu kot. Lalu. Dia orang nak ikut juga, ada pahaman mazhab-mazhab tu. Kalau terasa bahagia, ikut je lah. Awak bukan ahli fatwa. Kan? Kita ngaji tutup guru dulu macam tu. Bahkan, sikit lagi sebut. Ya. Kalau kita pergi belajar Mesir tu pun, kata, kalau nisbah belajar, kalau Malaysia, dalam isi borang pergi belajar sana, dia akan tanya apa antaranya mazhab. Kau mazhab apa? Syafi'i. Bila kena time belajar fiqah, dia akan halau kita pergi belajar mazhab Syafi'i. Belajar mazhab lain ni, dia memang ada subjek fiqh muqarrin tu untuk pilih mazhab. Tapi bila belajar fiqah, dia suruh kita takhasus pergi ngaji mazhab Syafi'i. Pasal balik nanti kita Malaysia takkan nak azab amal mazhab lain. Bahkan ulama-ulama Mesir sana, pakar 4 mazhab ni. Kalau orang main tanya masalah kat dia tak jawab pakai 4 mazhab. Dia akan tanya, kau mazhab apa? Syafi'i. Inda Syafi'i hakaza. Balik. Walaupun dia pakai 4 mazhab, dia bukan nak dedahkan ilmu dia 4 mazhab. Tapi dia akan cerita apa yang sepatutnya dia cerita, walaupun dia tahu 4 mazhab. Tu kan boleh cerdik sikit orang ngaji mazhab-mazhab ni. Sikit bahasa itulah. Kalau dia nak buat juga, bahasa lah. Kita dah tolong cerita. Kitab kita ni pun ada cerita bab mazhab-mazhab tu. Tapi duduk belakang. Selalunya tak jumpa lah kalau orang baca ni. Saya memang khatam kitab ni. Ngaji oleh khatam. Mengajar berapa kali khatam dah kan. Apa nak sebut, memang ada. Kalau baca tu lagi, orang tak biasa lalu kitab, tercengang dia dengar. Oh macam tu ke? Oh macam tu ke? Kita biasa dengar syarahan kalau goreng gitu. Ya rara. Kita tak tengok macam mana disiplin ulama' urai tu. Kita tak tahulah. Rasa macam okey je. Okey je. Macam itulah nak sebut disiplin mengikut mazhab tu. Okey. Lain? Apa? Tak ada soalan? Wallahu a'lam. Khamis. Tauhid.